Assalamualaikum, selamat datang ke Azra Green. So hari ini kita akan cakap tentang low tech tank. Stay tune. Okay, sebelum aku nak start video tentang low tech tank, so aku nak buat disclaimer siap-siap lah. Okay, ini based on aku punya research dan juga pengalaman. So daripada 80% daripadanya aku adalah research, Google dan juga baca buku, dan 20% lagi daripada pengalaman aku sendirilah dalam aquascape. Okay, so aku banyak buat reference sebab sebelum video-video sebelum ni orang kata goreng lah apalah kan. So sebenarnya aku dah buat research terlebih dahulu sebelum aku nak buat satu video. Contoh dia macam video minggu lepas iaitu tentang filter kan. So tentang filter tu aku dah buat research banyak tempat sebelum aku nak buat satu video. Contoh dia aku akan ambil daripada aqua wasabi sikit, daripada rotala butterfly sikit, dan juga beberapa yang lain. Dan aku tengok yang mana ada mesh, yang itu aku akan ambil. Yang mana yang ini cakap yang lain, yang ini cakap yang lain, aku tak ambil yang tu. Kebanyakan aku ambil yang mana yang mesh sahaja. So aku translate balik kepada korang dalam bahasa Melayu lah supaya senang nak faham. Sebab ada setengah daripada kawan-kawan aku yang mereka kata susah nak baca dalam bahasa Inggeris. So mereka minta aku tolong ni lah, explain dalam bahasa Melayu. So itu motif pertama aku lah. Okay, so aku ada reference daripada beberapa website dan juga buku dan juga orang YouTuber yang terkenal lah, yang master. Contoh dia seperti Aqua Paradise, Aqua Sabi, Rotala Butterfly, 2HR, Wikipedia, dan juga beberapa buku, termasuklah buku daripada Halimanak pun, dan juga Felipe Oliveira, Dennis Wong, Josh Farmer, Wendy Kurniawan, dan juga Mark Shrimp. So yang ini selalunya aku buat sebagai reference aku sebelum aku nak buat video. So aku akan ambil masa lebih kurang dalam 1 minggu ke 2 minggu untuk aku study dulu, aku buat research dulu yang mana yang aku rasa sama antara semua ni, dan yang itu aku akan bawa masuk dalam video. Kalau tak sama tu aku akan tengok dululah betul ke tak betul apa dia punya ni. So aku tak just goreng saja. Okay, so aku akan compare input dia lah. Okay, so jom kita start cakap tentang iaitu low tech tank. Okay, so kita punya low tech tank ni kita akan belajar tentang apa itu low tech tank. Yang kedua kita akan cakap tentang Daniel Wostad punya cara, Dennis Wong dan juga Josh Farmer. Kita akan cakap 3 individu ni mereka punya cara untuk low tech tank. Kalau korang tak kenal, 3 ni memang famous dalam dunia aquascape lah. Terutama sekali iaitu Dennis Wong dan juga Daniel Wostad lah. Kalau Josh Farmer dia more on YouTuber. Okay, so kita akan cakap juga tentang pemilihan lampu dan juga filter untuk low tech tank. Kita akan cakap tentang pemilihan pokok, pemilihan substrate dan juga cara menjaga low tech tank. Okay, jom kita start. Yang pertama sekali, apa itu low tech tank? Okay, low tech tank ni adalah satu aquarium aquascape yang tak mempunyai CO2. Itu adalah dari segi definisi dia. Dia tak ada CO2 dan dia tak pakai artificial CO2. Kiranya kita tak inject artificial CO2. So CO2 dia datang daripada diri dia sendiri, iaitu daripada pokok-pokok. Apabila kita tanam, dia akan riliskan CO2 dia sendiri, yang itu kita pakai yang itu. So memang tak ada CO2. Dan apa perbezaan dia? Selalunya orang confuse tau low tech tank dengan low maintenance tank. Kedua-dua ni sama, hampir sama, tetapi ada perbezaan. Apa perbezaan ni ialah low tech tank tak semestinya low maintenance, tetapi low maintenance tank boleh jadi juga sebagai low tech tank. So macam mana nak cakap tu? Okay, so dia macam ni. Okay, low tech tank ni selalunya kita akan pakai pokok yang robust ataupun cepat membesar. Tetapi kalau daripada segi definition untuk low maintenance tank, low maintenance tank bermaksud kita jarang buat trimming, kita jarang buat water change, dia macam tu. So kita pakai yang slow grow punya pokok.
tak semestinya high tech tank tak perlukan tak boleh menjadi sebagai low maintenance tank dan tak semestinya low tech tank pun tak boleh jadi high maintenance tank. Okey, so kita cakap tentang low tech tank memakai pokok yang cepat dan low tech tank pakai slow grow. Okey, itu ialah tentang low tech tank. Apa itu low tech tank? Dia definisi dia sangat senang, iaitu bermaksud kita tak pakai injeksi CO2 kiranya memang tak ada CO2 kita pakai. Habis kuat pun kita akan pakai liquid carbon saja. Tu pun bukan dikira sebagai CO2. Okey, next kita akan pergi ke teknik-teknik Daniel Wostad, Dennis Wong dan juga Josh Farmer. Kita start dengan Daniel Wostad. Daniel Wostad ni merupakan seorang saintis kalau korang tak kenal. Dia adalah satu inventor ataupun penulis untuk low tech tank punya ni. Selalunya kalau orang yang pakar main low tech tank mesti dia akan kenal Daniel Wostad. Sebab apa? Dia tulis satu buku guideline macam mana nak set up low tech tank dengan berjaya. So dia ajar beberapa teknik lah supaya kita boleh capai achievement tu. Okey, achievement dia senang saja untuk Daniel Wostad ni, iaitu pokok grows dengan elok dan juga tanpa ada algae yang ketara ataupun kita kata minimum algae. Okey, so cara Daniel Wostad ni macam mana? Okey, cara dia senang saja sebab dia tak pakai Daniel Wostad ni dia tak pakai soil yang kita pakai dekat aquarium kita macam Amazonia, Fluvial, Statrum. Dia tak pakai macam tu. Dia hanya pakai tanah hitam biasa, tanah organik ataupun tanah kebun, dan dia juga kata kalau tanah yang ambil daripada dalam kolam itu lebih baik. Kolam tanah itu lebih baik. Itu yang dia kata. Okey, so cara dia iaitu dengan meletakkan 1 inci tanah hitam tu di bawah sekali di bahagian substrate, dan dia tak akan menggunakan apa-apa chemical fertilizer bermaksud potassium, magnesium ataupun kalsium ke apa ke. Dia tak pakai yang artificial bermaksud yang serbuk macam kita pakai sekarang ni. So datang mana semua tu? Semua tu datang daripada organic punya waste yang dibuat oleh dia. Dan dia juga menggunakan selepas letak batu hitam tu, dia akan letak batu-batu kecil ataupun gravel lah, kita panggil gravel. Dia akan letak di atas supaya tanah hitam tu tak disturb ataupun tak broom naik atas jadi kotor. So 1 inci juga dia akan letak, dan lampu sekurang-kurangnya 2 watt untuk 3.8 liter. Okey, lampu ni kata Daniel Wostad ni dia kena tengok keadaan, dan kalau pokok tu sendiri ataupun aquarium tu boleh diubah. Contoh dia macam kita buat nano tank, aquarium tu boleh diubah. Kata Daniel Wostad ni, korang boleh ambil aquarium tu letak di tempat yang kena cahaya matahari, tapi bukan direct kena sedikit cahaya matahari untuk beberapa ketika dan angkat balik pergi ke tempat biasa. Dia akan buat macam tu untuk beberapa hari. Itu kata Daniel Wostad lah. Okey, dan dia akan buka lampu biasa ataupun lampu tube biasa lebih kurang 10 jam. Itu dia punya standard. Dan juga dia katakan dalam dia punya buku dan juga dia punya reference, 5 jam pertama dia akan buka dan 4 jam seterusnya dia akan tutup. Di antara 10 jam tu, 5 jam dia buka, 4 jam dia tutup, dan 5 jam balik dia buka semula. So apa tujuan dia letakkan 4 jam tutup lampu tu? Okey, tujuan dia ialah untuk mengeneratkan balik CO2. Okey, semua kita tahu apabila pokok fotosintesis dia memerlukan CO2 untuk membuat makanan. Apabila dia dah tutup lampu, dan dia akan meriliskan balik CO2 tu ke dalam air. So disebabkan itu dia akan tutup dulu 4 jam dan buka balik. Itu dia punya teori. Tetapi kita akan tengok nanti teori daripada Josh Farmer dan juga Dennis Wong. Mereka tak recommend cara ini sebenarnya. Tapi itu adalah perbezaan mereka lah. So kita sebagai orang biasa ni, kita anggap dua-dua okey. So kita boleh try yang mana satu pun. Dan bagi Daniel Wostad ni, dia akan tukar air 25% setiap kali kalau nitrate dia spike ataupun ammonia dia spike. Okey, macam mana dia nak tahu ammonia dan juga nitrate dia spike? Okey,
dalam dia punya buku dia katakan kalau kalau dalam dia punya perbincangan dan juga temu bual dengan Dana Wostad hari tu dekat dalam YouTube, aku ada tengok yang tu, dia mengatakan kalau aquarium tu tak mempunyai apa-apa masalah spike, dia takkan tukar air, dia hanya tukar air, top up air saja. Tetapi kalau ada contoh dia ada tank tu baru start kan, dalam masa 2 bulan tu dia akan sentiasa tukar air dan dia akan cek 2 hari sekali, iaitu ammonia, nitrate, pH dan juga TDS tak silap aku. So dia akan cek yang ini nak pastikan supaya biological tu berjalan dengan matured. So apabila dah matured baru dia akan start slowkan dia punya water change. Dia akan kurangkan water change ataupun tak tukar langsung. Itu kata dia lah. So 25% dia akan buat. Tetapi kita akan tengok nanti Josh Farmer dan juga Dennis Wong dia ada cara yang lain. Okay, next kita pergi ke Dennis Wong. Okay, Dennis Wong pula cara iaitu dia mengatakan dalam dia punya website iaitu 2HR, dia mengatakan untuk low tech tank ni cari pokok yang sesuai dengan low tech tank ataupun kita panggil pokok yang robust iaitu fast grower dan juga low demand macam tu. Okey, dan untuk Dennis Wong pula dia mengatakan fokus kepada hardscape itu lebih baik dalam low tech tank. Okey, bagi aku yang ini fokus ke hardscape ni memang betul lah. Bagi aku memang betul sebab apa? Kita fokuskan banyak sikit kepada hardscape supaya tank kita tak nampak kosong sangat apabila kita letak pokok-pokok yang macam tu. So kita fokus dekat hardscape, kita akan kurangkan yang lain. So tank kita akan nampak cantik. Okey, yang ketiga iaitu dia kata menggunakan tanah soil, aqua soil dan juga ataupun tanah organik. Okey, macam tadi Dana Wostad kata dia hanya pakai tanah organik iaitu tanah hitam kebun. Tetapi kalau Dennis Wong dia kata tak ada masalah kalau nak pakai Fluval Statrum ke Amazonia ke, tak ada masalah. Okey, dan dia kata tanam sepadatnya daripada awal. So 50%. Dennis Wong mengatakan kalau nak daripada permulaan, daripada kita start tu, first time kita start tu, kita dah kena ada 50% pokok kalau boleh. Tutup ke semua kawasan dengan pokok. Tapi sebaiknya dia kata 70% lah. Dia recommend dia adalah 70%. Tetapi minimum 50%. Kiranya 50% akuarium kita dah ditanam pokok. Supaya apa? Supaya kita dia cepat lagi untuk cycling dan juga lain-lain. So kita tak ada masalah algae dan juga lain-lain. Okey, dan dia juga kata dalam dia punya website H2R Aquaris tu dia mengatakan guna akuarium shallow lebih baik ataupun akuarium yang rendah kiranya tak terlalu tinggi. So apabila akuarium tak terlalu tinggi ataupun tak terlalu dalam, cahaya tu senang sampai ke bottom ataupun dasar dia iaitu di kawasan yang ada kapet ataupun pokok-pokok yang rendah ni So senang untuk mereka buat makanan dan juga fotosintesis lah, senang cerita. Okey, kalau akuarium tu terlampau tinggi, bermaksud cahaya nak sampai ke bawah tu akan kurang. Apabila cahaya kurang, so kita punya fotosintesis untuk pokok tu pun menjadi slow. Untuk lighting kita akan cakap di next episode. Nanti kita akan buat study tentang lighting pula. Dan dia mengatakan dekat sini baja akuarium. Okey, so Dennis Wong kata kalau untuk akuarium yang macam ni ataupun low tech tank, dia akan dose regularly ataupun bermaksud dia sentiasa dose fertilizer tapi dengan kadar yang minimum lah. Tak terlalu banyak dan tak terlalu sikit. Okey, daripada dua individu ni tadi, kedua-duanya mengatakan kalau kita nak buat low tech tank, selalunya kita akan pakai lampu yang tak berapa nak kuat sangat ataupun kita panggil lampu yang low tech punya lah lampu, bukannya high tech punya lampu. Tetapi accept dekat sini accept carpet plant. Okey, carpet plant kalau nak cepat, dalam Dennis Wong mengatakan kena menggunakan lampu yang kuat iaitu 50 lumen ke atas.
Bermaksud kita kena fighting dengan algae juga kalau nak mendapatkan kapet tanpa CO2 Dan adaptasi terlebih dahulu. Okey. Untuk adaptasi terlebih dahulu ni, contoh dia pokok tu ialah Monte Carlo ditanam di darat. Apabila kita masukkan ke dalam air yang low tech pula, yang tanpa ada CO2, sepatutnya memang akan ada yang melt punya lah. Pasti akan ada yang melt. So kerana apa? Kerana di luar darat dia mendapat CO2 yang banyak, unlimited. Tetapi apabila dia masuk dalam akuarium, CO2 yang ada dalam akuarium terlalu limited. So menyebabkan dia struggle untuk nak hidup. Tetapi apabila kalau dia punya akar dah okey, dah stable, biological pun dah jalan, so dia akan naik sendiri ya, slow. Walaupun lambat tapi dia tetap akan naik. Okey, so kita cakap pula tentang Josh Farmer. Okey, Josh Farmer ni dia YouTuber dan juga professional aquascaper. Korang boleh tengok dalam YouTube lah dia punya video. Dia banyak buat travel untuk tengok kedai-kedai yang buat low tech aquarium dan juga dia juga pakar juga dalam buat low tech aquarium. Macam Dennis Wong, Josh Farmer juga kata yang akuarium yang mempunyai pokok yang mudah dijaga paling senang untuk low tech tank, dan mula daripada akuarium yang kecil. Jangan mula daripada akuarium yang besar. Dia kata untuk low tech tank ni eloknya permulaan orang yang baru nak start akuarium mula daripada 60 cm ke bawah. Jangan mula dengan atas yang lebih besar. Dan dia kata strong hardscape. Okey, ini sama macam Dennis Wong tadi cakap. Strong hardscape itu semestinya bagi aku rasa kalau nak low tech tank ni, sebab kita tak nak bermain dengan pokok yang terlalu lawa, so kita kena hardscape kita yang cantik sebenarnya. Dan juga tambahan suplemen seperti liquid carbon dan juga baja. Okey, ini pun sama macam Dennis Wong cakap tadi. Okey, so kita next kita pergi ke pemilihan lampu dan juga filter. Okey, untuk pemilihan yang ini, lampu biasa pun dah cukup sebenarnya, ataupun lampu T5 ataupun T8 kita pun dah tak ada masalah, dah cukup untuk nak hidupkan pokok yang selalunya pokok-pokok yang low tech ni. Cuma kalau kita pakai lampu yang high tech, contohnya lampu yang kuat di dalam akuarium low tech, selalunya akan penyebab kepada algae lah. Sebab kita tak boleh nak kontrol imbalance tu antara CO2, cahaya, fotosintesis dan lain-lain tu menyebabkan akan trigger algae. So seeloknya gunakan lampu yang low ataupun yang biasa. Okey, untuk lampu karpet pula dia kata kena kuatkan sikit. Okey, yang ini aku tak pernah try, tetapi based on experience daripada beberapa orang, dia kata okey. Tapi kena kontrol dengan algae lah, dengan kena rajin tukar air lah, water change kena selalu lah. Okey, lampu dibuka 10 jam. Okey, yang ini tadi macam Dynawostart kata 10 jam dia buka lampu, 5 jam buka, 4 jam tutup dan juga 5 jam buka. Dennis Wong pula kata Josh Farmer pula kata tak perlu, just direct 10 jam tak ada masalah, ataupun kalau ada algae kurangkan kepada 6 jam atau 8 jam. Itu kata Josh Farmer. Okey, untuk filter untuk low tech ni dia tak ada masalah. Kita boleh pakai internal filter, kita boleh pakai hop ataupun apa. As long as kita punya filter tu ada biological yang banyak. Okey, dan kebanyakannya daripada mereka ni mereka akan recommend untuk pakai bacteria starter di permulaan setup aquarium tu supaya kita boleh cepat cycle aquarium tu supaya dia mature, dan kita boleh biarkan macam tu sajalah. Apabila dah mature dia tak ada masalah. Yang struggle-nya apabila permulaan tu kita nak bagi dia mature tu, kita akan tengok ada pokok yang mati, ada pokok yang melt, ada pokok yang berlubang. Itu masalah dia. So mereka cadangkan untuk guna bacteria starter lah. Okey, so next kita cakap tentang pemilihan pokok. Okey, untuk pemilihan pokok untuk low tech ni sebenarnya ada banyak lagi ni daripada apa yang aku tulis dekat sini. Okey, contoh dia Java Fern, Anubias, Water Wisteria. Water Wisteria ni pokok yang besar tapi senang jaga juga lah. Yang ini dia punya pokok.
Ni adalah water Wisteria. Lepas tu Vallisneria pun senang juga. Liwigia Rapen, Java Moss, Marsilia. Okey, Marsilia adalah satu-satunya bagi aku pokok kapet yang paling senang nak jaga berbanding dengan Monte Carlo ataupun Hesi. Tetapi Daniel Wostad kata Hesi senang jaga untuk low-tech aquarium. Tetapi bagi aku sendiri personal lah, Hesi tak senang nak jaga tanpa di Malaysia sebab Hesi perlukan air yang sejuk untuk hidup dengan baik ya. So disebabkan itu aku rasa Hesi tak berapa nak sesuai dekat Malaysia. Marsilia paling sesuai untuk low tech tank nak buat kapet. Tetapi kita perlukan banyak lah sebab dia slow grow. Okey, Rotala rotendifolia. Okey, ni stem plant yang cantik dan mudah jaga dan murah. So korang boleh beli Rotala rotendifolia lebih banyak sikit. Per week pun sama juga. Sword plant ataupun Amazon plant pun okey. Hydrophilia coryboras. Okey, yang ni pun okey, tak ada masalah. Lipnophilia. Okey, Lipnophilia ni dia ada banyak sebenarnya, tapi yang ini aku tak ingat yang mana satu. Tetapi Lipnophilia ni okey juga. Hornworm dan juga Richa. Okey, Richa macam kita tahu lah, dia memang senang jaga dan senang membesar. Tak kisah duduk mana pun, dia tak ada masalah. Okey, dalam ni sebenarnya ada banyak lagi pokok-pokok yang low tech yang sebenarnya boleh guna, macam creep, lepas tu busep. Okey, busep ni sebenarnya ada orang tanya busep ni low tech tank ke ataupun high tech tank. Okey, personally aku kata busep ni dia bukan dalam kategori low tech tank sebab apa? Dia memang low demand CO2, tetapi untuk penjagaan dia agak rumit sikit di permulaan tu. Permulaan dia sangat rumit sebenarnya. Apabila kita nak adaptasikan daun darat ataupun daun daripada water parameter yang lain ke parameter yang lain, busep selalunya akan melt dulu dan akan tumbuh yang baru. So kita perlukan penjagaan yang rapi sikit untuk melt tu. Selagi akar dia okey, tak ada masalah sebenarnya. Tetapi kalau akar dia dah start masalah ataupun dah putus dan melt juga, so itu bermaksud busep 100% mati. Kalau just hanya dia punya daun saja yang melt tetapi akar atau rhizome dia tu masih okey, kemungkinan besar dia nak tumbuh balik tu ada. So tak ada masalah. Cuma untuk mendapatkan color yang cantik di low tech tank memang susah lah untuk busep, dan dia perlukan penjagaan yang rapi sikit lah kalau busep ni. At least korang kena adaptasikan dia dulu, kena bagi dia biasa dengan tank yang baru okey. Setengah orang recommend kalau busep ni seeloknya dia kata jangan masukkan di awal setup tank. Kerana apa? Sebab kita nak adaptasi tu susah. So biar tank tu dah matured dulu, lebih kurang sebulan 2 bulan baru introduce dia, supaya apa, biological dan tank tu dah matured elok. So dia nak senang adaptasi tu lebih senang. Okey, itu ialah busep lah, busep belandra. Okey, cara menjaga low tech tank. Okey, cara menjaga low tech tank ni tak senang sebenarnya. Kita kena buat water change tu regular lah. Macam kami sini aku suggestkan untuk permulaan tu 1 minggu pertama tu kita buat water change lebih kurang dalam 20% ke 50% macam tu setiap hari. Lepas tu minggu kedua kita akan selang seminggu 2 kali, iaitu 50% ataupun 25%. Lepas tu minggu seterusnya baru kita buat 50% seminggu sekali atau macam tu lah. Kalau MD Tank, tak silap aku, MD Tank dia cakap dalam dia punya YouTube, dia kata dia buat 50% untuk setiap minggu kot, tak silap. Lepas tu gunakan anti-klorin. Okey, yang ini kebanyakan aquascaper recommend lah. Kalau nak masukkan air baru untuk low tech tank, better pastikan anti-klorin letak dulu, ataupun air tu confirm tak ada klorin. Okey, kalau ada klorin macam mana? Kalau ada klorin akan menyebabkan biological kita di dalam akuarium tu akan jadi masalah sikit ya.
Okey, jika terdapat banyak nitrit pula macam mana dalam akuarium? Okey, kalau terlampau banyak nitrit ataupun kalau dah tengok dekat akuarium tu dah naik GSA dan juga GDA, korang boleh gunakan floating plant sebagai pembantu letak duckweed ke, azolla ke ataupun frog bait ke untuk bantu kita menyelesaikan masalah nitrit. Sebab apa? Floating plant ni dia cepat menyerap nitrit lah. Lepas tu 2 bulan pertama jangan letak ikan, kecuali algae eater lah sebaiknya. Ini Daniel Wostad kata. Okey, dan juga sentiasa membuatkan air itu bergerak. Okey, sentiasa membuat air itu bergerak bermaksud flow kena cantik lah. Kalau Daniel Wostad dia katakan tak perlu filter yang kuat pun tak ada masalah. Janji air itu sentiasa bergerak walaupun hanya menggunakan bubble. Bubble pun tak ada masalah asalkan ada gas exchange dan juga air tu sentiasa bergerak untuk biological punya filtration tu berjalan ataupun bakteria tu. Kalau korang yang tak tahu tentang biological boleh tengok video ku sebelum ni tentang filtration. Okey, lepas tu kita cakap tentang jika meletakkan ikan di kadar yang banyak, pastikan filter juga besar. Okey, kalau selepas tank tu dah mature, contoh dia korang letak 5 ekor ikan. Okey, 5 ekor ikan dalam akuarium. Tiba-tiba korang pergi beli lagi 10 ekor atau 20 ekor untuk nak letak dalam akuarium. Pastikan yang filter korang boleh tampung semua 20 ekor ikan tu. Kalau tak memang confirm akan ada algae punya. Macam mana caranya? Seeloknya gunakan filter yang lebih besar lah. Itu lebih menarik lah, lebih senang untuk kita supaya tak ada masalah algae ni. Awal-awal kita dah pakai filter yang besar, so jadi senang untuk kita nak manage masalah algae dan juga lain-lain lah. Okey, so sampai di sini saja perkongsian kita untuk kali ini. Jika anda suka video ini, anda boleh like, subscribe, share. Terima kasih, bye-bye.